السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-524 daripada kitab Bulughul Maram. Kita masih lagi dalam membincangkan berkenaan dengan sembahyang dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Katanya, wa an Anasin qal qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima faqal qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Maksudnya, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Para penduduknya mempunyai dua hari yang mereka bermain-main, bergembira di dalam dua hari tersebut. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikan kedua-duanya dengan apa yang lebih baik, iaitu hari raya Al-Adha dan hari raya Al-Fitr. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah daripada penduduk Madinah, daripada Puak Al-Ansar, daripada penduduk Madinah. Dia bukan daripada golongan Al-Muhajirin. Sahabat Rasulullah ada golongan Al-Muhajirun dan ada golongan Al-Ansar. Al-Ansar adalah penduduk Madinah, yang mana Sayyidina Anas bin Malik termasuk dalam penduduk Madinah. Dia anak kepada Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia menjadi khadam Rasulullah. Jadi ketika dia cerita, ketika Rasul sampai tiba di Madinah, Rasul berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi ketika Rasul tiba di Madinah, maka Rasulullah dapati penduduk Madinah ada dua hari yang mereka itu bergembira, berseronok. Hari itu mereka cuti belaka, dua hari dalam setahun. Ada dua hari dalam setahun yang mana mereka tu duk berseronok, duk main, duk bergembira. Pendek kata, ada dua hari yang mereka itu menyambut perayaan di dalam dua hari tersebut. Baik, dalam hadis ini tidak menceritakan secara jelas dua hari raya dia. Di dalam hadis yang lain ataupun dalam riwayat yang lain menyebut secara jelas bahawa dua hari tersebut dikenali, yang pertamanya sebagai perayaan Nairuz, yang keduanya adalah perayaan Mahrajan.
Benda pula Nairuz dengan Mahrajan. Nairuz adalah perayaan yang disambut oleh puak-puak Farsi. Farsi sekarang ni Irang. Ketika tu puak Farsi ataupun negara Farsi di antara kuasa besar dunia. Dia dekat dengan negara Arab ketika tu. Jadi sebahagian daripada orang Arab terkesan dengan budaya puak-puak Majusi, puak-puak Farsi. Jadi puak Farsi dia menyambut dua perayaan. Yang pertamanya perayaan Nairuz, dia panggil juga Nuruz. Dia Nur, pun lupa lebih tepat. Perkataan Nuruz ni adalah sambutan hari baru. Kita kata tahun baru. Tahun baru yang disambut oleh puak Farsi. Disambut pada 21 hari bulan 3, 21 Mac. Disambut pada 21 bulan 3. Setiap tahun baru bagi dia. Jadi kita macam sambut tahun baru lah. Gitulah. Baik. Yang keduanya adalah sambutan Mahrajan. Iaitu mereka sambut Mahrajan pada 26 daripada bulan 26 bulan 10. Bulan kita ni. 26 bulan 10 disambut Mahrajan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk Madinah sebelum daripada datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa perkara ataupun beberapa budaya yang dilakukan oleh puak-puak Farsi, penyembah api, golongan musyrikun. Jadi dalam setahun ada 2 hari yang mereka sambut beraya. Duk main gembira sungguhlah 2 hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tinggalkan 2 hari tersebut, cukuplah menyambut 2 hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti perkara yang jauh lebih baik, iaitu yang pertamanya hari raya puasa, yang keduanya hari raya haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada hadis ini dan beberapa hadis-hadis yang lain, bahawasanya menyambut perayaan agama lain yang berkait dengan agama mereka, hukum dia adalah haram, apa jua nama sekalipun. Menyambut perayaan agama lain yang berkait dengan agama mereka, hukumnya adalah haram, apa jua nama sekalipun. Poga ke apa, tak kira lah. Apa jua sekalipun nama dia, hukum dia adalah haram. Itu perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di dalam Al-Quranul Karim ada ayat dalam surah Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Maksudnya benda, dan orang-orang yang tidak menyaksikan zur, kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui sahaja dengan menjaga kehormatan dirinya. Maksud az-zur di dalam ayat ini adalah perayaan kaum musyrikin. Di dalam tafsir Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir mengatakan la yashhaduna az-zur wa qala Abu al-Aliyah wa Tawus wa Muhammad ibn Sirin wa Dhahhak wa Rabi' ibn Anas wa ghairuhum hiya a'yadul musyrikin. Maksudnya Abu Aliyah, Imam Tawus, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Dhahhak, Imam Rabi' bin Anas dan beberapa ulama-ulama yang lain mengatakan bahawasanya yang dimaksud dengan zur di dalam ayat tadi, hak yang Allah Taala kata orang-orang hak yang tidak menyaksikan, yang tidak hadir, zur ialah merujuk kepada perayaan kaum musyrikin. Sebab itulah setiap perayaan yang berkait dengan agama syirik, maka tidak boleh kita sambut, hukum dia adalah haram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Baihaqi di dalam kitabnya menyebut satu asar daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah dalam perayaan mereka. Jauhilah musuh-musuh Allah di dalam perayaan mereka. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, maka kita dapati ulama-ulama fiqh mengharamkan
kita menyambut perayaan yang berkait dengan agama lain. Yang berkait dengan agama lain. Imam Ad-Damiri dalam kitab An-Najmul Wahaj, begitu juga Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj menyebut yu'azzaru man wafaqal kuffara fi a'yadihim, ditakzir dan dikecam orang Islam yang bersama dengan orang kafir di dalam menyambut perayaan mereka. Jadi kita kena berhati-hati dalam masalah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam tidak melarang kita berbuat baik kepada orang bukan Islam selama mana mereka itu tidak memusuhi agama, selama mereka itu tidak memerangi kita dan menghalau kita daripada kampung halaman kita. Agama Islam tidak melarang kita berbuat baik, tetapi dalam kita berbuat baik ada panduan-panduan yang perlu kita kena ikut. Kita kena ada panduan-panduan ketetapan hukum hakam yang ditetapkan oleh agama Islam. Benda-benda yang berkait dengan syirik, benda-benda yang berkait dengan larangan yang dilarang oleh agama, jangan kita ikut sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengulang sekali lagi. Agama Islam tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah taala tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Allah taala tidak melarang membuat baik, bersikap adil terhadap mereka itu. Bahkan Allah Ta'ala amat suka kepada orang yang bersikap adil. Hak yang Allah Ta'ala larang adalah berbuat baik kepada orang kafir, hak yang memerangi kamu dan menghalau kamu daripada kampung halaman. Hak itu Allah Ta'ala larang. Tetapi walaupun agama Islam tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir, bukanlah bermakna boleh bersama dengan mereka dalam perkara-perkara hak yang dilarang oleh agama. Antara perkara hak yang dilarang oleh agama adalah bersama mereka dalam menyambut perayaan yang berkait dengan agama mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabih. Seterusnya katanya, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala minas sunnati an yakhruja ila al-'id mashiya. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Maksudnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, katanya termasuk perkara yang disunatkan dalam hari raya ialah berangkat ke tempat solat dengan berjalan kaki. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali menceritakan kepada kita bahawasanya di antara sunnah, perkataan Sayyidina Ali minas sunnah, ia memberi maksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah perkataan Sayyidina Ali tapi pada hukum hadis marfu'. Maksudnya pada hukum ia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Ali kata minas sunnah. Ini antara sunnah Rasulullah. Sunnah siapa lagi? Sunnah Rasulullah lah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari raya ialah berangkat ke tempat solat dengan jalan kaki. Ini di antara sunnah. Jadi antara sunnah yang mungkin hanya segelintir di kalangan kita saja yang mengamalkan sunnah ini pada hari raya ialah berjalan kaki. Sama ada rumah dekat ataupun jauh dengan masjid. Berjalan kaki pergi ke tempat solat. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi. Walaupun sebagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, namun kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang lain ataupun dalil-dalil yang lain menyokong hadis ini. Jadi hadis ini boleh diterima. Sebab itulah antara pandangan yang dipegang oleh majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, saigianya disunatkan pada hari raya kita keluar pergi kepada tempat sembahyang dengan berjalan kaki. Kerana ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu tidak ada sebarang keuzuran, hak comelnya keluar jalan kaki. Jadi akan datang kalau ada raya dekat ni, raya dekat raya puasa ni, kalau Allah Taala panjangkan umur,
azam dalam hati untuk beramal dengan sunnah ni. Walaupun sekali tak apa, kita amal sekali pun tak apa dah. Hak sebaik-baiknya berterusan. Amal sekali tak apa dah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada keuzuran, tu nak buat mana? Tak apalah naik kenderaan. Tapi kalau tidak ada sebarang keuzuran, comel jalan kaki, pergi sembahyang raya. Jadi hari ni alhamdulillah ramai lah orang suka jalan kaki jogging pagi petang jogging. Jadi terus jalan kaki pergi masjid pula. Takkan ada setengah-setengah tu jogging 5-6 kilometer sehari-hari. Masjid dah sampai pun 1 kilometer daripada rumah dia. Jadi berat kaki. Berat kaki. Takut rebah ke mana, tak tahu pergi masjid. Sungguh tu, royak sungguh tu. Bukan royak gurau tu, memang royak benda sungguh. Ada gurau sikit pun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahum asabahum matarun fi yaum 'id wa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-'id fil masjid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya bahawasanya mereka ditimpa hujang pada hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat hari rayanya bersama mereka di dalam masjid. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang solat hari raya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kebanyakannya menceritakan bahawasanya Rasulullah sembahyang 2 hari raya bukan di masjid, bukan di padang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang hari raya di padang bukan di masjid. Namun di sana ada hadis yang dhaif. Antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud yang menceritakan bahawa Rasulullah pernah sembahyang hari raya di masjid. Maka ulama berbeza pandangan. Manakah yang lebih afdal? Sembahyang hari raya di masjid ke ataupun di padang? Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, adalah hak yang paling afdal sembahyang hari raya di masjid berbanding sembahyang hari raya di padang. Namun mengikut pandangan majoriti ulama fiqh, mazhab-mazhab yang lain, mereka melihat kepada perbuatan Rasulullah sembahyang di padang, lalu mereka berpandangan bahawasanya hak yang lebih afdal sembahyang di padang berbanding sembahyang di masjid. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh, mana hak yang lebih afdal, kita sembahyang raya di masjid ke di padang. Tapi hak yang pastinya di tempat kita orang sembahyang di masjid. Di Masjidil Haram orang sembahyang di masjid. Di Masjid Nabawi orang sembahyang di masjid. Jadi cuma mana yang lebih afdal, ulama berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan lebih afdal di masjid. Sebab dia lebih afdal di masjid kerana masjid adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dikasihi oleh Allah adalah masjidnya. Tempat yang paling dikasihi oleh Allah adalah masjid. Jadi masjid adalah sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi. Maka sebaik-baiknya kita laksanakan ibadat tersebut pada sebaik-baik tempat. Manakala hadis yang menceritakan Rasulullah sembahyang di padang, kerana masjid di zaman Rasulullah tidak dapat menampung ahli jemaah. Sebab sebelum daripada ni kita pernah bincang bahawasanya pada hari raya Rasulullah suruh kerah belaka, semua keluar belaka ke musalla al-Eid, tempat sembahyang hari raya. Orang lelaki, orang puang, perempuan, anak dara, perempuan tua, perempuan hak yang keluar darah haid pun Rasulullah suruh kumpul di padang tempat sembahyang raya. Ingat tak hak sebelum daripada 2 minggu lepas kita bincang hadis hak yang berkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya berkumpul di tempat sembahyang hari raya. Cuma Rasul perintahkan kepada perempuan yang haid supaya menjauhi daripada tempat sembahyang manusia. Baik. Jadi oleh kerana pakat tubik belaka, maka masjid Rasulullah tidak dapat menampung ahli jemaah, maka sesuai buat di padang. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi pandangan mazhab Imam Syafi'i kata hak yang paling comel sembahyang di masjid, melainkan kalau masjid tidak dapat menampung ahli jemaah, maka sebaiknya buat di padang. Selama mana masjid itu dapat menampung ahli jemaah, maka sebaiknya buat di masjid. Namun pandangan sebahagian daripada ulama fiqh yang lain, kerana melihat kepada perbuatan Rasulullah buat di padang sembahyang hari raya,
maka afdalnya sembahyang di padang berbanding sembahyang di masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan bab salatil kusuf, bab pada menjelaskan membincangkan sembahyang gerhana. Jadi kadang-kadang kita berlaku gerhana. Gerhana mungkin gerhana matahari, mungkin gerhana bulan. Di zaman kita ni alhamdulillah zaman hak yang canggih ni, nak berlaku gerhana berapa hari lagi kita tahu dah, kadang-kadang bulan tahu dah bila nak berlaku gerhana. Di zaman kita ni memang cukup hebatlah. Jadi di sana ketika berlaku gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ada perkara-perkara yang disunatkan, yang dituntut oleh syarak agar kita melakukannya. Antaranya adalah sembahyang gerhana. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim faqala an-nas in kasafatis syamsu limauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta tankashif muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil Bukhari hatta tanjali. Katanya daripada Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matahari pernah mengalami gerhana bertepatan dengan kematian Ibrahim, putera Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang anak yang diberi nama dengan Ibrahim. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sekali 7 orang. Anak Rasulullah 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Yang mana 7 orang tersebut semuanya daripada isteri Rasulullah Khadijah Al-Kubra, Khadijah bintu Khuwailid. Melainkan Ibrahim seorang je, Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah, seorang hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raja Muqawqis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat anak nama dia Ibrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak Rasulullah semua sekali ada 7 orang. Anak Rasulullah yang sulung nama dia adalah Qasim. Anak Rasulullah nama hak sulung nama dia Al-Qasim. Sebab itulah kunyah Rasulullah Abul Qasim. Rasulullah nama dia Muhammad Ahmad. Kunyah dia, kunyah panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun ibu adalah Abul Qasim. Kita pernah cerita sebelum daripada ni, kita ada nama, kita ada panggilan yang dinamakan sebagai kunyah, lepas tu kita ada laqab gelar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama dia Muhammad Ahmad. Kunyah dia adalah Abul Qasim. Contoh lain, Abu Bakar, bapa Bakar. Ada sahabat Rasulullah kita masyhur dengan Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama. Abu Bakar adalah kunyah. Nama dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia. Abu Hurairah bukan nama. Nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Abu Sa'id Al-Khudri bukan nama. Nama dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ummu Habibah isteri Rasulullah bukan nama. Ummu Salamah bukan nama. Ummu Salamah nama dia adalah Hindun. Ummu Habibah nama dia Ramlah. Ummu ni maksud dia kunyah. Dia sebenarnya di antara perkara yang disunatkan adalah meletakkan kunyah. Meletakkan kunyah. Kita orang ni tak ada kunyah, orang-orang dulu ada. Orang dulu ada Pok Bakar, orang dulu. Mok Minoh, orang dulu. Itu sebenarnya ada benda-benda yang disyariatkan, maksudnya benda yang digalakkan dan disunatkan. Baik, jadi anak sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama dia adalah Al-Qasim, dan Rasulullah dikunyahkan dengan Al-Qasim, yakni Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Anak Rasulullah yang sulung. Cuma ada juga pandangan mengatakan dia saat itu hak yang sulung, ada setengah kata dia saat itu nombor 2 selepas daripada Zainab. Jadi ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Jadi Qasim dia dilahirkan sebelum Rasulullah dilantik menjadi nabi. Qasim dilahirkan sebelum daripada Rasulullah dilantik menjadi nabi, dan dia mati masa kecil juga.
Dia hidup sekejap aja, dia mati masa kecil. Lepas tu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, hak lelaki, nama dia adalah Abdullah. Abdullah ni diberi gelaran Tayyib. Abdullah juga diberi gelaran Tahir. Kalau kata anak Rasulullah Tayyib, ya, itu adalah gelaran kepada Abdullah. Kalau anak Rasulullah orang kata Tayyib, ya, itu gelaran kepada Abdullah. Yang mana Abdullah adik kepada Al-Qasim, juga mati masa kecil. Manakala hak yang ketiganya adalah Ibrahim. Ibrahim ni dia dilahir di Madinah dah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak silap ingat, dia dilahirkan pada melupa pada tahun berapa, tak ingat dah. Tahun yang ke-8 Hijrah rasa, tak ingat. Wallahu alam, tak ingat. Jadi pendek kata dia dilahirkan di Madinah. Jadi semua mati masa kecil. Anak lelaki Rasulullah mati masa kecil belaka. Hak yang dah besar anak puang dia. Anak puang Rasulullah yang paling besar sekali Zainab. Zainab dilahirkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 30 tahun. Umur 30 tahun dilahirkan Zainab. Jadi Zainab dilahirkan sebelum daripada Rasulullah dilantik menjadi nabi. Zainab nikah dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Nikah dengan sepupu dia sebelah mak. Abul As bin Ar-Rabi' adalah anak saudara kepada Khadijah. Nikah dengan sepupu dia. Boleh dua orang anak. Yang pertamanya Ali, yang keduanya Umamah. Jadi ketika Khadijah memeluk Islam bersama anak-anak perempuan dia, tapi Abul As bin Ar-Rabi' tidak memeluk Islam, kekal dalam keadaan dia sebagai seorang hak yang musyrik. Baik. Lepas tu dia dapat anak, satunya nama Ali, yang keduanya nama Umamah. Zainab radhiyallahu taala anha mati ketika dia berada di Madinah. Sebelum daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Zainab mati. Selang beberapa dah lama mana anak dia Ali mati pula. Cuma Umamah dah besar. Umamah apabila besar nikah dengan Sayyidina Ali. Nikah dengan Sayyidina Ali. Nikah dengan pak sepupu dia. Setelah daripada mak saudara dia Fatimah wafat. Payah nak ingat tau. Mesti ketang kali tau. Baik, muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Rasulullah selepas daripada Zainab, Ruqayyah. Ruqayyah ni adalah seorang perempuan yang masyhur dengan bersangatan comel. Dan Rasul kahwinkan dia dengan Sayyidina Uthman. Selepas daripada dia bercerai dengan Utbah bin Abi Jahal. Dia nikah dengan anak Abu Jahal dulu. Lepas tu oleh kerana Abu Jahal memusuhi Rasulullah, dia suruh tinggal anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nikah dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Baik, dapat dua orang anak. Yang pertamanya nama dia Abdullah, yang keduanya nama dia Amr. Dapat dua orang anak. Nikah dengan Sayyidina Uthman. Selepas daripada peperangan Badar, mati Ruqayyah. Maka Rasulullah kahwinkan pula Sayyidina Uthman dengan anak perempuan Rasulullah namanya Ummu Kulthum. Yang mana Ummu Kulthum adalah adik kepada Ruqayyah. Sebab itulah Sayyidina Uthman diberi gelaran sebagai Dzun Nurain, seorang yang mempunyai dua cahaya, kerana dua orang anak perempuan Rasulullah pernah menjadi isteri dia. Baik. Yang mana Ummu Kulthum juga mati sebelum daripada Rasulullah. Sebelum daripada Rasulullah wafat dia mati. Jadi anak Rasulullah semua mati sebelum daripada Rasulullah wafat, melainkan Fatimah je. Fatimah mati selepas daripada Rasulullah wafat lebih kurang dalam 6 bulan. Tinggal Fatimah yang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah kahwinkan dia dengan Sayyidina Ali. Dapat 5 orang anak. Yang pertamanya Hasan, yang keduanya Husain, yang ketiganya Muhsin, yang keempatnya Zainab, yang kelimanya Ummu Kulthum. Muhsin mati masa kecil. Manakala Hasan dan Husain sempat besar dan sempat beranak pinak. Okey, nak ceritanya ketika Rasulullah berada di Madinah, ketika tu berlaku gerhana matahari. Secara kebetulan pada hari berlaku gerhana matahari, mati anak Rasulullah yang namanya Ibrahim. Sebahagian daripada masyarakat Arab ketika tu, dia berpegang bahawasanya berlaku gerhana adalah kerana kematian yang besar. Ada kematian orang yang hebat. Jadi sesuai. Jadi hari ini mati Ibrahim, sebab pun gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang pegangan tersebut. Tak betul pegangan lagu tu, tak betul. Ngaruk gitu. Kalau cakap kita gitulah. Tak betul. Sehingga kan dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala turun berkenaan dengan gerhana ni. Sebab sebahagian daripada mereka beriktiqad, berpegang bahawasanya gerhana matahari berlaku kerana ada kematian yang besar. Maka Allah Taala turun ayat dalam Al-Quranul Karim
wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kamu sujud kepada matahari dan jangan juga kepada bulan. Sujudlah kepada Allah Ta'ala yang menciptakan sekaliannya jika kamu beribadat ataupun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, sehingga membuat orang ramai berkata matahari mengalami gerhana kerana kematian Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua-duanya tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang maupun kelahiran seseorang. Mu jangan duk kaitlah dengan kematian seorang dengan kelahiran seorang, tak. Ia terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kamu melihat keduanya mengalami gerhana, berdoalah kepada Allah. Antara perkara yang disunatkan, yang dituntut, yang disyariatkan apabila berlaku gerhana adalah kita berdoa kepada Allah. Perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada kita tentang kebesaran Dia, tentang kehebatan Dia. Baik, dengan berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari, perbanyakkan berdoa. Bukan duk riho, tengok gerhana dah. Jadi buat benda yang disyariatkan. Jadi perbanyakkan berdoa kepada Allah. Dan solatlah sehingga lenyap gerhana. Maksudnya sembahyang. Dan yang paling comelnya sembahyang tu biar panjang sampai habis gerhana. Bawa molek habis sembahyang habis gerhana. Oh, letih tu kalau sembahyang panjang lagu tu, memang letih sungguh lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biarlah letih dalam melakukan ibadat. Kita letih dengan bab dunia tu start daripada kecil lagi. Sampai ke tua. Leni pun letih lagi dengan bab dunia. Jadi kenapa salah kita letih jarang-jarang dalam bab akhirat, dalam bab untuk mencari kelebihan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun dalam riwayat Bukhari disebutkan hingga terang kembali. Walil Bukhari min hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu fa shalla wad'u hatta yukshafa ma bikum. Menurut riwayat Imam Bukhari melalui hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu disebutkan, maka solatlah kamu dan berdoalah sampai gerhana yang kamu alami itu lenyap. Baik. Jadi benda-benda yang berlaku gini, Allah Rabbi, kalau kita tengok benda, kita dapat mengambil pengajaran, dapat mengambil peringatan. Jadi bukanlah gerhana ke tak gerhana, kalau aku kerja sibuk dengan kerja, kalau aku lapar sibuk dengan lapar, kalau aku buat gitu sibuk dengan waktu. Tak ada nak cara ambil berat tentang agama, tidak, bukan lagu tu hak yang diajar oleh agama kita. Jadi oleh hak yang diajar oleh agama kita, kalau berlaku benda ni, jadi kita kena ikat dengan agama. Berlaku benda ni, kita kena ikat dengan agama, kita kena berdoa kepada Allah. Ada benda-benda hak yang dituntut kita lakukannya, antaranya berdoa kepada Allah, antaranya beristighfar, antaranya sembahyang. Baik, katanya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qira'atihi fa shalla 4 raka'atin fi rak'atain wa 4 sajadat muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaringkan, maksudnya menguatkan bacaannya dalam solat gerhana matahari. Solat sembahyang sunat gerhana matahari dituntut, disunatkan dibuat secara berjamaah seperti sembahyang sunat hari raya. Sebagaimana sembahyang sunat hari raya sunat kita buat berjamaah, begitu juga sembahyang sunat gerhana matahari sunat kita buat berjamaah. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya apabila berlaku gerhana matahari sunat kita sembahyang. Maksud sunat ni kalau tak sembahyang pun tak dosa, sunat. Baik, dan sunat dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau nak buat seorang pun tak ada masalah, dibolehkan. Cuma hak yang paling comelnya adalah buat secara berjamaah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sembahyang gerhana secara berjamaah. Dan
dalam sembahyang sunat hari raya, walaupun sunat hari raya, sunat gerhana, walaupun gerhana matahari dilakukan pada siang hari, tetap bacaannya dibaca nyaring. Bacaan imam itulah, baca dengan nyaring. Baginda mengerjakan dengan 4 kali rakaat dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. 2 rakaat je. 4 kali rakaat dan 4 kali sujud. Wan ni 4 kali rakaat, 4 kali sujud. Allahu Akbar, akad takbiratul ihram. Lepas akad takbiratul ihram, pendek direngkaskan, baca doa iftitah. Lepas daripada baca doa iftitah, lepas tu baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Dia sebenarnya yang paling comel baca surah panjang, surah Baqarah. 2 juzuk setengah. Baca surah Baqarah 2 juzuk setengah. Baik. Jadi lepas tu habis baca surah, rakaat. Lepas tu iktidal. Lepas iktidal, baca Fatihah semula. Tak terus turun kepada sujud. Baca Fatihah semula. Lepas tu baca surah pula. Baca surah panjang. Dan rakaat sunat rakaat panjang. Lebih kurang dengan tempoh baca surah tadi. Memang lama lah. 2-3 jam lah. Allah Rabbi. Jadi lepas daripada tu, lepas daripada habis surah, rakaat, iktidal, baru turun kepada sujud. Sujud yang pertama, doa antara 2 sujud. Sujud yang kedua, bangun kepada rakaat yang kedua. Baca Fatihah, surah. Lepas tu, rakaat. Lepas rakaat, iktidal. Lepas iktidal, baca surah, baca Fatihah dan surah pula. Tak terus sujud. Lepas tu habis surah, baru rakaat, iktidal, turun kepada sujud. Itu maksud 2 rakaat, 4 kali rakaat, 4 kali sujud. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawasanya baginda mengerjakan dengan 4 kali rakaat dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Teks hadis ini menurut riwayat Muslim, tapi lafaz yang kita baca tadi saat itu menurut riwayat Imam Muslim. Menurut riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan bahawa baginda memerintahkan kepada juru seru untuk menyeru as-salata jami'ah. Sebab itulah kata ulama, pada sembahyang sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, disunatkan seorang dilaung as-salata jami'ah. Dia tidak ada azan, tidak ada iqamah. Sunat kata as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Baca mulai bagi daripada sudut i'rab, daripada sudut tata bahasa Arab boleh baca as-salatu jami'ah, boleh baca as-salata jami'ah. Tapi hak yang paling comel adalah baca as-salata jami'ah, bukan as-salatu jami'ah. Ni bagi Tok Bilal, Tok Bilal. Jadi hak yang paling comel daripada sudut tata bahasa Arab boleh as-salatu jami'atun dan boleh as-salatu as-salata jami'atan. Boleh belaka dua-dua. Tapi hak yang paling comel as-salata jami'ah. Bagi Tok Bila, dia kena ingat hak paling comel baca as-salata jami'ah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama berpandukan kepada hadis ini, sunat bagi Bilal sebelum daripada sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan dilaung dengan ucapan as-salata jami'ah. Weh, mari sembahyang. Kalau cakap kita, mari sembahyang secara berjemaah tu cakap kita gitu itulah. Mari sembahyang secara berjemaah, as-salata jami'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Sebab hadis yang berikutnya panjang, tak sempat dah kita nak baca untuk malam ni. Insya-Allah kita berjumpa pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Walhamdulillahi rabbil alamin.